اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi imtammim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina bi hikmatika fatuhal 'arifin wa anshur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya di pagi yang penuh keberkatan ini. Sekali lagi dapat kita bertemu melalui kuliah online bagi kitab Mutiara Minhajul Abidin hasil karangan Syekh Raja Ahmad Mukhlis bin Raja Jamaluddin hafizahullahu ta'ala daripada kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-22 kali melalui kuliah online ini dan kita sudah sampai di muka surat 98. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab ini hafizahullahu ta'ala, penutup perbahasan Aqabah ketiga. Jadi kita sudah sampai pada penutup perbahasan penghalang ataupun Aqabah ketiga, yakni penghalang ketiga bagi perjalanan ibadat kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah kita maklum bahawa Aqabah ketiga ataupun bukit penghalang ketiga ini ada 4. Penghalang tu ada 4. Pertama, penghalang dunia dan perhiasannya. Dan yang keduanya, penghalang makhluk. Yang ketiganya, penghalang syaitan. Yang keempatnya, penghalang nafsu. InsyaAllah, bagaimanakah cara kita nak melepasi penghalang-penghalang ini sudah pun dihuraikan kepada kita dengan berbagai-bagai cara. Pada pertemuan ini, sekali lagi, Imam Al-Ghazali menutup perbahasan Aqabah ketiga ini dengan mengingatkan kita semula kepada jalan ibadat ini yang payah dan bertemu pula dengan penghalang-penghalang ini dan ada jalan keluarnya. Mari kita baca pelan-pelan. Setelah dibahaskan tentang keempat-empat awaiq
Awaiq ini maksudnya penghalang-penghalang. Ia adalah jamak daripada perkataan yang kita sebutkan, setiap itu ada penghalang, dia panggil aib, maka halangan-halangan itu disebutkan awaiq. Maka tahulah, sedarlah, seorang hamba itu, yakni diri kita sendiri juga, bahawa perjalanan, yakni perjalanan ibadat untuk mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala ialah sesuatu yang panjang dan pendakiannya sangat sukar, yakni penuh dengan liku-liku dan halangan-halangan. Maka berkenaan halangan dunia, yakni penghalang yang pertama yang dibicarakan dalam Aqabah yang ketiga ini, iaitu dunia dan perhiasannya, bagaimanakah cara kita berdepan dengannya, maka seseorang itu, kata Imam Al-Ghazali, hendaklah berwaspada dan zuhud terhadapnya sama ada 1, 2 dan 3. Maknanya, walaupun ada penghalang di depan kita, tarikkan dunia yang kuat, tarikkan perhiasan dunia yang kuat, sehingga kadang-kadang kita tergendala ibadat kita, ataupun kurang kualiti ibadat kita, ataupun tidak banyak ibadat kita kerana sibuk dengan urusan dunia dan tarikkan perhiasannya, maka hendaklah kita berwaspada dan berhati-hati. Jalan yang baik iaitu berzuhud terhadapnya, terhadap dunia. Apa makna berzuhud terhadap dunia? Kita tidak sibuk dengan mengingati dunia itu. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Tetapi ada itu memudahkan urusan kita di dalam hal-hal beribadat kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak ada pun, maka kita redha dan kita anggap bahawa Allah memberi laluan yang mudah kepada kita untuk mencapaikan tumpuan kepada ibadat. Apa makna zuhud? Zuhud yakni tidak ada perasaan cinta hati terhadap dunia sehingga menyebabkan ingatan kepada akhirat atau ingatan kepada ibadat itu terjejas. Maka dengan cara zuhud kita boleh menumpukan tumpuan dalam beribadat. Baik. Bagaimana cara kita nak berzuhud ini? Ya. Jadi Imam Ghazali bagi 3 kaedah. Pertama, jika dia seorang yang mempunyai pandangan mata hati, bagi orang yang cerdik, bijaksana, ada pandangan mata hati, ya, maka dunia itu tetap musuh kepada Allah. Maksudnya, kata Imam Ghazali, cukuplah kita ingat, ya, kita ni siapa? Kita yang mempunyai mata hati ni, yang Allah buka mata hati ni, ya, melihat dengan nampak dalam pada hati kita, cukuplah ya kita ingat dunia itu adalah musuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah cipta dunia, jadi Allah tidak menyukai akan segala kelalaian yang berlaku di atas dunia itu. Ya. Jadi dunia itu dan perhiasannya adalah ketidaksukaan bagi Allah. Maka sedangkan Allah Subhanahu wa taala ialah kekasihnya, kekasih hamba. Jadi kita ni, ya, kekasih kita siapa? Allah. Apa yang Allah tak suka, kalau kita kasih kepada Allah, kita juga tidak suka benda yang tidak disukai oleh Allah. Itu kaedah dia, orang yang dibukakan pintu hati. Manakala Allah ini tak pandang kepada dunia, dan dunia ini pada Allah tidak ternilai di sisinya, ya, maka
orang yang mencintai dunia, orang yang suka kepada musuh Allah. Bagaimanakah kita nak mengakui Allah itu kekasih kita kalau kita sendiri suka kepada benda yang tidak disukai oleh Allah? Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udhatin ma saqa kafirun minha syurbata ma au khamaqal." Maksud perkataan Nabi SAW, jikalah dunia itu menyamai pada sisi Allah qadar sebelah sayap nyamuk, nescaya tidak memberi minum ia Allah akan kafir, akan orang kafir daripadanya sekali minum air pun. Apa maksudnya? Maksudnya, kalaulah Allah menilai, kalau Allah menilai akan dunia ini di sisinya, ya, sekadar sebelah sayap nyamuk, yakni berat sayap nyamuk. Berat mana sayap nyamuk tu? Ya, sikit pun tidak ada memberi kesan pada timbangan. Nescaya kalau Allah menilai seberat itu pun, nescaya Allah tidak akan memberi minum air walaupun setegak kepada orang-orang kafir, kerana orang-orang kafir menderhakai Allah. Tetapi dunia ini tidak ada nilaian di sisi Allah sekadar sebelah sayap nyamuk pun. Maka sebab itu orang kafir boleh dapat apa-apa saja walaupun mereka tidak menyembah Allah, menderhakai Allah lagi. Itu nilaiannya. Maka kalau dunia ini berharga di sisi Allah seberat sebelah sayap nyamuk pun, Allah tak bagi dah orang-orang kafir minum air, ya, walaupun sekali minum. Tetapi kerana dunia ini tidak nilai di sisi Allah, maka Allah memberikan sesuka-sukanya dengan sifat pemurahnya kepada siapa saja. Jadi kita tahu tidak ada nilai dunia ini di sisi Allah, maka sebab itulah dikatakan bahawa apa yang Allah kasih, kita kasih. Apa yang Allah tidak suka, kita tidak suka. Begitulah bagi orang yang ada mata hati. Yang kedua, atau kata Imam Ghazali, dia itu hamba, seorang yang mempunyai semangat, yakni hemah yang tinggi dan keinginan kesungguhan yang tinggi dalam beribadat kepada Allah. Kalau dia ni ada semangat tinggi, kesungguhan pula nak buat ibadat kepada Allah, maka kata Imam Ghazali, cukuplah orang itu menyedari dunia ini mempunyai racun yang boleh membinasakan keinginan seorang hamba untuk tetap, yakni istiqamah di atas jalan ibadat. Jadi kalau dia ini seorang yang bersemangat, ya, dan bersungguh-sungguh nak buat ibadat, padan dah. Cukuplah dia sedar bahawa cinta dunia akan terkena racunnya, racun dunia. Maka racun dunia apa? Melalaikan seseorang daripada mengingati Allah, melalaikan seorang daripada beribadat kepada Allah. Jadi cukuplah untuk dia melayan dunia sekadar hanya untuk membekalkan bagi akhiratnya. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, atau dia hamba tadi seorang yang jenis lalai, yang tak mempunyai celik mata hati, yang tak nampak keburukan langsung dunia ini, maka cukuplah orang ini menyedari bahawa dunia ini dan perhiasannya tidak akan kekal
dan kelalaiannya pasti merugikannya di akhirat kelak. Jadi orang yang lalai pun, ya, patutnya dia sedari bahawa dunia ni tak kekal. Ya. Dia tak akan kekal. Sama ada kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita. Dunia dah tentu dah nak meninggalkan kita. Kadang-kadang kita nampak ada benda yang kita tinggalkan. Ya, dunia yang kita tinggalkan. Tetapi kita tinggalkan, maka bukan jadi milik kita lagi dah. Milik orang lain lagi. Jadi milik anak-anak kita. Milik waris-waris kita. Tapi dia akan terus hilang juga begitulah. Ya, sama ada kita meninggalkan dia atau dia meninggalkan kita. Maka carilah yang tidak meninggalkan kita, yang kekal bersama kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pandangan Imam Ghazali bergantung kepada tahap-tahap yang kita ada. Adapun itu huraian tentang sikap kita terhadap dunia dan perhiasan yang boleh mencederakan ibadat kita. Ya, mencederakan ibadat kita. Maka pandang di sudut itulah supaya kita tidak jadi cinta kepada dunia, tidak sibuk dan tidak disibukkan oleh segala perhiasan itu untuk membolehkan kita menumpukan kepada ibadat, dan ibadat kita terselamat, ibadat kita mempunyai kuantiti, jumlah yang baik, dan mempunyai kualiti, mutu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan diberikan dunia itu menghalang daripada perjalanan ibadat kita. Baik. Adapun halangan kedua setelah kita bincangkan selama ini, yaitu halangan syaitan. Maka memadailah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri membimbing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung daripada syaitan. Apa maksud perkataan Imam Ghazali ini? Maknanya untuk kita berdepan dengan syaitan,
insya-Allah Allah kita lepas. Pertamanya tadi penghalang dunia dan perhiasan dengan berzuhud. Yang kedua penghalang daripada syaitan, yakni bisikkan syaitan dengan berusaha mengingatkan Allah dan minta perlindungan daripadanya. Adapun makhluk, dan kita sudah menghuraikan manusia sebagai penghalang juga bagi ibadat kita. Kita disibukkan oleh manusia. Kadang manusia itu kadang-kadang dari keluarga kita, kadang-kadang daripada rakan kita, kadang-kadang daripada ketua kita, kadang-kadang daripada orang bawah kita, kadang-kadang daripada berbagai-bagai lagi. Ya, yang boleh menggugatkan ibadat kita ataupun melalaikan kita daripada ingatan kepada Allah. Dan kadang-kadang membawa kepada kerosakan ibadat melalui halangan manusia ini. Maka kata Imam Al-Ghazali, maka memadailah jika kamu bergaul dan bercampur dengan mereka pada hawa nafsu mereka, ia akan merosakkan akhirat kamu. Kata Imam Ghazali, padanlah. Ya, dengan kita ingat, dengan kita sedari, kalau kita banyak sangat bergaul dan bercampur dengan orang ramai pada cara hawa nafsu mereka, orang awam, orang ramai, ia akan merosakkan akhirat kita. Padanlah dengan mengingatkan perkara itu supaya kita lebih banyak menyendiri dan kita hanya bersama orang ramai ketika perkara-perkara yang memerlukan kita berkumpul dengan mereka pada perkara-perkara maslahah kebaikan seperti berjumpa pada solat jamaah, solat Jumaat dan majlis-majlis yang memberi kebajikan. Dan pada waktu yang lain kita lebih banyak menumpukan aktiviti ibadat kita ataupun aktiviti kebajikan kita. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, jika kamu menyalahi mereka pula, orang ramai ni padanlah kita ikut hawa nafsu mereka, merosakkan ibadat kita dan akhirat kita. Jika kamu, maknanya jika kita pula tak setuju dengan mereka, ya, duduk berkawan dengan mereka, setuju dengan mereka, boleh merosakkan ibadat kita, merosakkan akhirat kita. Jika kita menentang mereka pula, ia akan merosakkan duniamu. Kita tak suka kat mereka, kita pi sana, kita cari pasal dengan mereka, maka dia akan merosakkan hubungan dengan kita. Ya, dia akan cari jalan macam-macam kacau kita. Jika mereka memujimu, begitu juga kalau mereka memuji kita, ini manusia, maka ia boleh membawa kepada sifat ujub dan takabur. Dia duduk dengan kita, dia puji kita lebih, kita pun termakan dengan pujian mereka, maka kita jadi perasan diri. Ya, jadi ujub. Ujub ni satu dosa pula. Yang berasa diri hebat, tak nampak kurnian Allah, tak nampak minnah minallah, tak nampak benda-benda yang ada hebat kita itu anugerah Allah. Duk nampak daripada kehebatan kita akibat dipuji oleh manusia. Dan lama-lama dia jadi takabur. Jadi apa takabur? Jadi sombong, menghina orang pula. Nah, itu punca daripada pergaulan yang lebih dengan makhluk, ya, sama ada masuk ikut hawa nafsu mereka ataupun masuk tak suka dengan mereka atau dipuji oleh mereka. Semuanya kalau kita tidak berhati-hati, maka dia boleh membawa kerosakan kepada ibadat kita. Jika mereka mencelamu, kalau mereka tuduh kita macam-macam pula, mereka kata kat kita macam-macam pula, ini manusia, maka kamu akan berduka cita dan membenci bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila mereka kata kat kita, hati kita sedih, hati kita kecewa, hati kita mula benci kepada mereka. Ya, benci itu kerana benci apa? Bukan benci kerana Allah, tak, benci kerana hawa nafsu. Maka hati kita akan jadi pedih,
hati kita akan tak tenteram. Macam manakah kita nak tumpu di dalam ibadat kita? Maka berpada-padalah dalam hubungan dengan manusia. Jangan sampai kita tersibuk dengan urusan mereka, maka dia akan menjadikan mutu ibadat kita, kuantiti ibadat kita pun berkurangan. Maka kedua-duanya membinasakanmu. Maknanya hak jenis berkawan dengan kita, setuju dengan nafsu kita pun, setuju dengan kita pun masalah. Hak yang tak setuju dengan kita pun masalah. Jadi dengan manusia ni kita kena ada had-had dia. Setelah kamu berada di dalam kubur nanti, kata Imam Ghazali, ingat, sedar, kata Imam Ghazali. Ya, fikir bila kamu sudah mati dan kamu ditanam di dalam kubur nanti, selama 3 hari saja mereka akan melupaimu. Yang kamu duduk sibuk-sibuk ni, duduk lebih kepada manusia ini, ya, dan kamu tumpukan lebih perhatian kepada mereka sehingga kamu sudah berkurangan urusan ibadat kepada Allah. Bila kamu mati ni, kata Imam Ghazali, paling lama pun 3 hari saja dia nak ingat kita. Lepas pada 3 hari itu kadang-kadang macam kita ni tak wujud di sisi dia. Sepatah pun tak ingat lagi dah. Itu maksud kata Imam Ghazali. Supaya kita lebih banyak berfikir. Ya. Mereka akan melupaimu dan meninggalkanmu. Hampir tidak ada lagi yang ingat kepadamu. Yang kamu sibuk-sibuk nak jaga lebih tu. Dan nak sibuk, ya, dalam urusan-urusan mereka sangat tu. Maka pada ketika itu ingatlah. Mereka ni sebenarnya dah lupa habis dah kepadamu. Ketika itu yang bersamamu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sibuklah diri kita kepada yang bersama kita, yang tidak pernah berpisah dengan kita, yang paling dekat dengan kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita menjagakan hubungan kita dengan manusia yang boleh merosakkan ibadat kita, kita jauh dengan Tuhan. Yang kita perlu bersama-sama dengan Tuhan itu, yakni bersama dengan Allah pada setiap waktu, sama ada di dunia maupun di akhirat. Bukankah, kata Imam Ghazali, satu kerugian bila mana kamu menjalani hari-harimu untuk bersama mereka dalam keadaan kurangnya kesetiaan mereka kepadamu? Cuba kita lihat katanya. Kita tiap-tiap hari, ya, kira duk fikir nak bersama mereka. Sedangkan mereka itu kurang kesetiaan kepadamu. Dan tidak kekalnya kebersamaan mereka denganmu. Sedangkan kamu meninggalkan kebersamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang setia denganmu dan kekal bersama denganmu. Kadang-kadang kita lebih mengutamakan manusia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal perintah Allah kerana nak menjaga manusia. Maka ingatlah, kata Imam Ghazali, jadi kita ini meninggalkan kebersamaan Allah, tetapi kita kekal bersamaan mereka yang kurang setia dengan kita, tetapi yang setia betul dengan kita ialah Allah. Janganlah jadi kita sibuk dengan makhluk, kita lebih utamakan makhluk sehingga kita hilang kebersamaan di dalam ibadat dan aku janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan ibadat kita berjalan elok. Janganlah jadikan manusia menjadi penghalang bagi ibadat kita, maka berpada-pada dalam hubungan dengan mereka dan janganlah hubungan dengan mereka menjadikan batasan kita untuk beribadat kepada Allah dengan lebih baik. Kemudian nafsu pula. Ini penghalang yang keempat yang sudah kita bincangkan. Nafsu ni nafsu amarah bisu
yang suka mengajak kita. Dan kita kadang-kadang tertewas dengan hawa nafsu ini. Tertewas dengan syahwat. Tertewas dengan kehendaknya. Maka bagaimanakah cara kita nak menjaganya? Maka Imam Ghazali itulah huraikan dengan panjang lebar kepada kita, yakni dengan sifat takwa. Dan nafsu pula katanya, memadailah kamu, wahai hamba, sendiri menyaksikan keadaannya melalui lintasan-lintasan keinginannya dan buruk pilihannya dalam dirimu. Ini Imam Ghazali kata padan, memada, cukuplah kita tengok lintasan-lintasan hawa nafsu dalam diri kita ni dan buruk pilihan-pilihannya. Ya, nak tarik kita jauh daripada ketaatan. Haruslah kita jaga betul-betul. Jangan bagi dia berlebih-lebihan. Jangan bagi dia tarik kita kepada yang haram. Jangan bagi dia tarik kita bermewah-mewah ataupun berlebih-lebihan dalam benda yang halal. Takut nanti kita akan terjerumus kepada perkara-perkara syubhah, perkara-perkara yang tak tentu, tak jelas halal haramnya, dan kadang-kadang jatuh kepada yang haram. Ia sama ada dalam keadaan syahwat kebinatangan, kata Imam Ghazali. Ia, nafsu ni, boleh menaikkan hamba itu kepada syahwat kebinatangan. Kalau mengikutkan dia, dan dalam keadaan kemarahan. Kadang-kadang kalau ikut hawa nafsu, dia melonjakkan kita seperti haiwan buas. Jadi bengis, jadi pemarah, jadi cengi. Ikut dia. Jadi kadang-kadang naik kepada syahwat kebinatangan, tak kira siapa. Ya, tak kira halal haram. Ya. Itu kadang tergoda dengan nafsu. Naik pada martabat kebinatangan. Yang paling teruk lagi, dia naik kepada martabat ataupun naik kepada keadaan haiwan buas. Dia tak kira, dia nak pekam saja. Ia juga katanya, hawa nafsu ni seperti kanak-kanak kecil ketika menghadapi musibah. Macam mana kanak-kanak kecil bila menghadapi musibah? Kena sakit atau kena marah atau kerana tak dapat sesuatu, mereka boleh menangis, meraung, menjerit. Begitulah keadaan hawa nafsu ini. Kadang naik sampai syahwat kebinatangan, kadang naik sampai kemarahan binatang buas, kadang-kadang jadi merengek, meraung, jadi kanak-kanak yang menghadapi musibah. Dan kadang-kadang, kata Imam Ghazali, jadi seperti Fir'aun ketika mendapat nikmat. Inilah yang paling bahaya. Nampak dirinya lebih, akhirnya sampai mengaku, akulah Tuhan. Itulah hawa nafsu. Ia juga seperti orang gila. Nafsu juga boleh menarik seorang hamba menjadi orang gila ketika kelaparan dan seperti orang yang sudah tidak berfungsi lagi ketika kekenyangan. Itulah nafsu. Ya. Waktu dia lapar, dia jadi menjerit-jerit, menyalah-nyalah orang, macam-macam seperti orang gila. Dan bila dia kenyang, dia seperti sudah tidak berfungsi lagi. Maknanya dia tak ada siapa kawalan-kawalan lagi. Ia sentiasa menipu diri untuk melakukan keburukan. Hawa nafsu menipu diri untuk melakukan keburukan, kelalaian dan perkara yang bukan-bukan. Maka padanlah kita menjaga nafsu ini dengan dua perkara, yakni pertamanya dengan mujahadah, bersungguh-sungguh menyalahi kehendak hawa nafsu amarah bisu ini. Dia ajak kita berlebih-lebihan ataupun pada haram atau berlebih-lebihan, kita jangan ikut. Menyalahi kehendaknya. Yang kedua, hendaklah kita melatih dia, riyadhah. Ya, melatih hawa nafsu ini supaya sentiasa mengikut kita, sukakan dalam melakukan kebajikan. Lama-lama bila dia dah berjinak dengan kita,
untuk melakukan kebajikan, mudah kita nak ajak nafsu ini duduk di mana-mana majlis kebajikan, berjuang, bersedekah, infak macam mana pun, hawa nafsu sentiasa mengikut kita. Inilah cara yang diajarkan oleh Imam Ghazali untuk mengawal penghalang-penghalang yang 4 tadi, dan akhirnya kita dapat teruskan perjalanan ibadat kita dengan selesa, dan ibadat kita pula bersih, insya-Allah diterima oleh Allah. Maka kita teruslah mendaki bukit ataupun terus berjalan menuju kepada redha Allah dalam melaksanakan ibadat kita. Baik, seterusnya. Ya, kesimpulan tentang takwa. Sebab apabila kita membicarakan bagaimanakah cara kita nak merentasi masalah dunia, masalah nafsu, masalah syaitan dan masalah makhluk, maka kata Imam Ghazali, kita hendaklah lebih kepada bertakwa kepada Allah. Buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang dengan penuh ikhlas, jauh daripada berlebih-lebihan dalam perkara-perkara yang halal sekalipun. Maknanya kita lebih kepada sifat wara', lebih daripada memelihara jatuh kepada dosa-dosa yang belum pernah berlaku kepada kita. Kata Imam Ghazali, ketaatan pula ada 2 bahagiannya. Ingat, dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, apakah ketaatan itu? Ya, patuh kita kepada Allah ini, taat kita kepada Allah ini. Kata Imam Ghazali ada 2 bahagian, iaitu yang pertama, melakukan ketaatan, buat apa yang disuruh. Yang kedua, meninggalkan maksiat, meninggalkan benda yang ditegah. Lebih-lebih lagi yang ditegah itu merupakan penderhakaan kepada Allah. Inilah yang disebutkan sebagai takwa. Inilah makna takwa. Buat yang disuruh, tinggalkan yang ditegah oleh Allah. Sebenarnya, bahagian meninggalkan maksiat merupakan satu bahagian yang lebih menyelamatkan seorang hamba. Jadi kita kena hati-hati sungguh. Jauh daripada maksiat. Kerana bila kita dapat jauh daripada maksiat, dia lebih menyelamatkan seorang hamba, lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna berbanding daripada bahagian melakukan taat. Jadi maknanya jangan hanya melihat kepada mengendalikan taat sahaja, tetapi meninggalkan yang ditegah itu adalah menyelamatkan seorang hamba. Oleh sebab itu, kita dapati orang yang baru bermula dalam jalan ibadat, dalam kalangan ahli ibadat. Ini kata Imam Ghazali, kita dapat nampak orang yang baru bermula dalam jalan ibadat, dalam kalangan ahli ibadat, mereka menumpukan kepada bahagian melakukan taat. Ni orang-orang yang mula-mula, peringkat awal beribadat, ya, bersungguh-sungguh, dia jaga hak bahagian taat. Dia tak tinggal sembahyang, dia tak tinggal puasa dan sebagainya. Maka mereka menggunakan seluruh usahanya untuk membanyakkan ibadat. Berpuasa sunat, mendirikan solat malam dan sebagainya. Sedangkan kata Imam Ghazali, gulungan yang sudah sampai kepada tahap ketinggian dalam ibadat, sedangkan mereka yang Allah Ta'ala angkat, ya, orang-orang yang sudah sampai ketinggian dalam jalan ibadat, mereka menumpukan kepada bahagian meninggalkan kepincangan dan kemaksiatan. Allah angkat mereka di tahap mereka dah dapat tinggalkan benda-benda yang kepincangan, benda-benda yang maksiat, iaitu dengan menjaga hati mereka daripada cenderung terhadap selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga perut mereka dari makan yang berlebihan. Mereka menjaga lisan mereka, yakni lidah mereka, daripada kelalaian.
mereka menjaga mata mereka daripada melihat apa yang tidak berkenaan dengan diri dan sebagainya. Inilah golongan yang terpilih. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali pun menyebutkan tahap-tahap orang yang beribadat seperti orang yang berpuasa pun ada sampai 3 golongan. Pertama, puasa orang awam. Puasa orang awam sekadar tak makan, tak minum, tidak bersetubuh di siang hari. Setakat tu saja. Ya. Manakala puasa orang khusus, mereka bukan takat tidak makan, mereka bukan sekadar tidak minum, tetapi mereka menjaga seluruh tubuh mereka seperti mata, lidah, telinga, kaki, tangan dan sebagainya, semuanya dalam keadaan memelihara. Manakala tahap yang ketiga, tahap orang-orang khusus lagi khusus, yakni mereka-mereka yang terpilih. Mereka meninggalkan sesuatu yang mana tidak, orang kata, yang boleh melalaikan mereka daripada mengingatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Maka orang yang sudah tinggi, diberikan oleh Allah tahap ketinggian, orang yang khusus lagi khususi, mereka ini akan menjaga sungguh perkara-perkara yang boleh merosakkan ibadat mereka itu. Bukan sekadar menjaga anggota zahir, tetapi mereka juga menjaga anggota batin, yakni hati mereka, jauh daripada melupai Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata Imam Ghazali, kedua-dua sangat penting. Kedua mana? Taat dan juga tinggal maksiat. Dua-dua itu sangat penting sebab dia masuk di dalam satu makna taqwa. Dan kedua-duanya sangat penting secara seimbang. Kena ada kedua-duanya dan sempurna kedua-duanya. Ia seperti, kata Imam Ghazali, mengambil ubat dan bahan cernaan serta mencegah dan berpantang daripada yang binasakan. Tak boleh nak berubat, tak boleh nak baikkan kesihatan dengan takat mengambil ubat saja kalau tidak mencegah dan berpantang daripada benda-benda yang boleh memberi kerosakan. Sebab itu, pantang pun pantang, ubat pun makan. Makanlah ubat, tinggalkan benda-benda yang tak baik atau berbantanglah daripada yang tidak baik. Itulah yang ditutupkan oleh Imam Ghazali pada awaiq ataupun penghalang-penghalang ibadat yang yang ketiga, yakni yang dia panggil aqabatul awaiq. Mudah-mudahan kita sudah melepasi halangan ini. Dengan masalah dunia, kita ada pun tak apa, tak ada pun tak apa, kita tidak tergugat dengannya. Yang kedua, dengan makhluk. Dengan makhluk pun walaupun kita bersama dengan mereka, hati tidak di situ, hati dengan Allah. Dan tidak tergugat pun dengan kisah-kisah mereka itu kerana kita berada bersama mereka dalam hal-hal yang memberi manfaat dan kita dapat menumpukan waktu kita bersendiri di dalam hal-hal ibadat dan menjaga diri kita. Begitu dengan syaitan, ya, kita telah bersungguh-sungguh mengelak daripada tipu dayanya sambil memohon kepada Allah perlindungan. Dan begitulah dengan nafsu, kita berlawan, menyalahi hawa nafsu, dan kemudiannya pula kita dapat mendidik hawa nafsu supaya suka kepada perkara-perkara kebajikan yang boleh nafsu ini mengikut akan kita. Itu sudah habis dalam dia panggil aqabah yang ketiga. Banjaran bukit yang ketiga,
yang nak menghalang perjalanan ibadat kita. Dan kita kena teruskan perjalanan ibadat ini. Kerana ada 4 lagi penghalang di hadapan sana. Kalau kita tak lepas kepada 4 lagi di hadapan sana, kata Imam Ghazali, kita tidak sampai kepada redha dan penerimaan Allah kepada ibadat kita. Apakah yang ada 4 lagi itu? Marilah kita sentuh dulu pendakian yang keempat yang ada di muka surat 104, insyaAllah. Summa qala, kemudian berkata lagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, pendakian keempat. Ya, jangan selesa dah habis dah bukit ketiga tadi, ya, tak mau pi lagi dah, tak boleh. Ya, perjalanan kita belum sampai lagi. Ya, kalau kita nak pi Kelantan ni, baru ada lepas pada Bukit Gerik. Ya, kita dah lepas dah tadi ni. Mana bukit-bukit Gunung Jerai, nungkut banjaran-banjaran di sebelah Baling apa lepas dah. Tapi kalau kita tak meneruskan, kita tak akan sampai di destinasi kita di Kelantan sana. Kena naik juga bukit-bukit ini. Walaupun ada gajahnya di tengah jalan, walaupun ada perompaknya, walaupun ada liku-liku, insya-Allah kita mengikut panduan yang telah diberikan laluan selamat itu. Kita pelan-pelan untuk mencapai kepada matlamat kita. Begitulah Imam Ghazali susun kepada kita, nak sampai kepada redha Allah terhadap ibadat kita, redha Allah kepada diri kita sebagai seorang Muslim, kita mesti menempuh perjalanan-perjalanan yang berliku ini. Rintangan-rintangan. Dia sebutkan dalam pendakian keempat ini, dia sebut rintangan-rintangan. Dalam kitab Minhajul Abidin, dia sebutkan dalam bahasa Arab, Aqabatul Awarid. Aqabatul Awarid, yakni bukit-bukit rintangan. Bukit halangan dah lepas dah. Sekarang kita nak tempuh pula bukit-bukit rintangan. Apa yang ada dalam bukit-bukit rintangan ini? Ini merintangi kita punya perjalanan ibadat. Di sini ada 4 rintangan. Saya sebutkan dulu. Pertamanya kata Imam Ghazali, bimbang dengan rezeki. Ni yang pertama ni. Imam Ghazali kata, dia dah lepas dah jalan dunia, jalan manusia, jalan syaitan, jalan nafsu. Tiba-tiba sampai tengah jalan, duduk susah hati pula tentang rezeki. Kalau tak tumpu cari rezeki lebih-lebih, nanti susah. Nanti anak-anak pula macam mana? Maka kerana bimbang tentang rezeki Allah Subhanahu wa taala, maka dia mula meninggalkan ibadat dia. Dia tak jaga betul dah ibadat dia. Hak inilah kadang-kadang kita tengok berlaku. Ya, berlaku kadang-kadang meninggalkan ibadat kerana takut tak ada rezeki. Ini bahaya. Ini menyebabkan tak sampai kepada redha Allah. Takut begitu. Yang kedua kata Imam Ghazali, hamba ni sampai tengah jalan duduk susah hati pula, bimbang dan takut kepada bahaya, takut kepada kebinasaan. Ya. Orang ajak, jomlah kita dah rumah dah lewat dah. Kita pakat pergi beli rumah, pondok lah, duduk dalam pondok, boleh semayang sepenuh waktu jamaah, berzikir sepenuh waktu. Kemudian lepas tu pula kita ada kuliah-kuliah yang telah dihidang kepada kita 4-5 kitab sehari. Dan pula kita boleh dapat nasihat daripada guru-guru. Tapi takut juga bahaya. Duduk sorang-sorang sana ni jadi mati-mati apa sorang-sorang, siapa tak tahu pula. Senak perut malam. Dia main dah juga. Jadi contoh begitulah. Tolong tengok. Depan. Jadi begitulah juga dalam hal-hal yang lain. Orang ajak kita pergi ya untuk misalnya ada peluang-peluang kita dakwah, kita kata bahaya ini. Padahal kita tak tahu bahaya itu datang atau tidak. Semua itu menjauhkan kita daripada dapat peluang untuk kita nak buat kebajikan. Ini Imam Ghazali kata,
Dia sampai tengah jalan, dia akan jadi banyak halangan lagi. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, ya, kita bimbang dengan qada Allah. Ya, akan datang, dia nampak berbagai-bagai kesusahan dan musibah. Dia takut kok ni, dia takut Tuhan tentu dia kok ni, dia takut kok tu kok ni, menyebabkan dia tak berani nak buat ibadat. Ya, dia tak berani nak buat ibadat. Dia tak berani nak buat lebih. Jadi menyebabkan dia tidak mempunyai kuantiti dalam ibadat dan tidak mempunyai kualiti mutu dalam ibadat. Dan satu lagi kata Imam Ghazali, dia takut kepada takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi maka Imam Ghazali kata, jadi kita mesti ada jalan keluar dia. Walaupun ada bimbang tentang rezeki, kalau datang dalam hati bimbang tentang rezeki, jalannya macam mana jalan keluar? Tawakal kepada Allah. Ya, nanti Imam Ghazali bagi hujah-hujah dia. Orang-orang bertawakal ni orang-orang yang berjaya. Orang yang bertawakal ni orang yang senang hati dapat tumpu dalam ibadat. Orang yang bertawakal ni adalah orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai orang-orang yang menyerahkan nasib kepada Tuhannya, yang yakin dengan tauhid yang lurus, yang tidak ada Tuhan melainkan ia Allah. Inilah yang kata kejayaan dengan cara tawakal. Begitu juga dengan bimbang-bimbang tentang bahaya yang belum tahu ada. Kadang-kadang susah hati fikir itu sampai tak berani. Maka dalam hal ini Imam Ghazali bagi jalan, iaitu maka serahlah kepada Allah, yakni bersifatlah dengan tafwid. Serahlah kepada yang maha tahu lagi maha penyayang kepada kita, yang telah terbukti daripada awal kejadian kita di dalam perut ibu kita pun Allah jaga dah sebaik-baiknya, dan sampai hari ini Allah jaga kita elok. Dengan pengetahuan kebijaksanaannya, serah kepada dia. Mengapa nak serah kepada otak kita yang lemah, ilmu kita yang sedikit untuk mentadbir diri kita, sedangkan kita tidak cukup pengetahuan dan bukanlah kita ini adalah boleh menentukan segala-galanya. Maka cara yang mudah ialah tafwiz. Buat apa yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebaik mungkin. Keselamatannya serahlah kepada Allah. Berhati-hati serah kepada Allah supaya hati tidak bimbang untuk melaksanakan ibadat. Begitu juga tentang takut kepada qada Allah, ketentuan Allah. Mungkin datang musibah, mungkin datang kesusahan. Kita wajib berhati-hati, wajib menjaga diri, tetapi jangan sampai hati kita gundah gulana, sampai hati kita tidak tenteram sehingga ibadat pun tidak elok. Maka dalam hal ini, maka cara kita iaitu redalah dengan qada Allah. Kerja nak menentu ni kerja Allah, bukan kita. Kerja kita reda. Kalau Allah tentukan kita dengan penuh nikmat, kita banyak bersyukur. Kalau Allah berikan kita dengan boleh buat taat, kita semakin berusaha menjaga ketaatan dan ikhlas. Allah akan tambahkan lagi kemuliaan kepada kita. Kalau Allah Ta'ala bagikan kita musibah, kita reda dan kita anggap ini sudah kehendak Allah azali. Mestilah Allah kasih kepada kita. Allah nak uji, Allah nak bersihkan dosa kita dengan cubaan-cubaan ini. Dan biasanya kita lihat orang yang banyak dicuba ialah dari kekasih Allah, yakni rasul-rasul dan para anbiya, yakni para nabi. Maka kita juga diuji oleh Allah kerana kasih Allah kepada kita. Kalau Allah Ta'ala berikan kita akan maksiat, tentukan kita dengan maksiat, kita bukan reda dengan maksiat, tetapi kita reda dengan ketentuan Allah, maka kita balik kepada Allah, membanyakkan istighfar, membanyakkan taubat, kerana Allah Ta'ala itu sangat cintakan orang yang banyak bertaubat dan orang yang suka membersihkan diri. Ini jaminan Allah belaka.
Jadi kerja kita ialah redha kerja Allah, qada. Kadang-kadang kita nak ambil pergi kerja Tuhan tu. Kita nak qada, kita nak tentu aku jadi macam ni. Aku kena jadi begini. Oh, tak boleh begini. Jadi tak boleh. Kita berusaha. Kemudian kita tawakal kepada Allah, tafwiz kepada Allah. Kemudian kita redha dengan ketentuan Allah itu. Jadi kalau didatangkan kepada kita dengan musibah, maka kita banyak bersabar kerana Allah sayangkan orang yang banyak bersabar. Innallaha ma'as sabirin, dan Allah bagi pahala kesabaran itu kepada kita dengan melebihkan rahmat dan rahimnya. Jadi insya-Allah pada pertemuan di Selasa akan datang kita mula menceritakan bagaimanakah nak mendaki rintangan-rintangan yang duduk di bawah banjaran bukit-bukit Aqabatul Awarid ini, termasuklah bagaimana nak mengelak dan keluar daripada rasa bimbang kepada rezeki sehingga kita jadi gundah gulana dan kecewa. Begitulah dengan yang lainnya. Jadi pagi ini saya dah 2 kuliah dah. Pagi tadi kuliah di sebuah masjid selepas solat subuh, dan balik sekejap saja berhenti rehat, kita dapat kuliah untuk sejam dalam online ini. Mudah-mudahan Allah memberkat kita semua, termasuk saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya dalam sehari 2 ni agak sibuk kerana urusan mengembalikan pelajar-pelajar daripada kampung-kampung ke pondok-pondok. Termasuklah Pondok Darul Hidayah di Kedah ini yang akan mula pada 30, yakni besok hari. Di Sabah sudah mula pergi mengutip anak-anak kita yang kita taja daripada kampung-kampung. Hantar van, sewa van panjang, pergi ambil, kutip satu kampung, mai balik nak pergi. 3 orang tersangkut. Nak buat macam mana? Anak saudara baru. Ya. Jadi kita nak paksa pun tak boleh. Kadang-kadang kita ni kalau buat ni kerana manusia, kita cepat kecewa. Tetapi kalau kita buat kerana Allah, kita tak boleh. Kita kena lemah lembut. Kita yang mana tak main, kita telefon pula. Berdoa banyak-banyak. Kita bagi tahu sabar. Kalau ayah tak bagi tahu pujuk. Solat hajat. Macam-macam kita terpaksa mendidik. Jangan bagi mereka jauh daripada kita. Jadi saya kata, okey, kalau tak main besok pun tak apa. Tak apalah. Dah tak main dah, nak buat macam mana? Kita nak marah lagi dia jauh pada kita. Tunggu Ustaz akan pergi 15 bulan 11, datang pula dengan Ustaz. Jadi kalau ikut ni, berhenti tengah jalan, ada 4 orang, naik 2 orang, 2 lagi tak main juga. Macam itulah. Driver kita keluar daripada rumah pukul 5 suku pagi, balik sampai rumah pukul 11. Sebab apa? Pi sana ada 7 jam. Ya, balik. Saya pun ucap terima kasih kepada pembantu kita nama Mian bin Sakin, ya. Dia, saya kata dekat dia, Mian, engkau banyak pahala. Engkau menyantuni anak-anak orang asnaf dan saudara baru, pergi jemput Sabak dengan mereka, bawa balik. Dia kata apa? Saya teruja juga dengan kekuatan Ustaz datang ke Sabah dan korban diri Ustaz. Tiadalah jadi apa-apa, dia kata, pada saya kerana Ustaz lebih mencabar. Kalau tiada Ustaz, tiadalah saudara-saudara kami yang boleh lahir daripada orang-orang Islam yang terpilih yang mendapat pendidikan. Jadi itu kerja buat kita lah. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama memikul tanggungjawab ini seorang sikit. Yang boleh doa, doakan. Yang boleh sumbang, kita sumbang sekadar ada yang mana ada. Asalkan Allah tetap menggandakan pahala ganjaran rezeki kepada kita semua, dengan memberikan kita redha sereda-redanya, mengangkatkan martabat nafsu kita daripada amarah bisu kepada nafsu mutmainnah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
ma jahilna wa zakirna ma nasina. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arzuqna qabla al-maut taubah wa 'inda al-maut syahadah wa ba'da al-maut jannata wa na'ima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.